Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua trader. So bertemu lagi kita dalam YouTube channel ABS Malaysia. So hari ini kita akan membahaskan ataupun belajar ataupun menceritakan tentang mistik-mistik yang saya pernah buat dahulu, dan saya akan explain macam mana saya boleh control dan macam mana saya boleh avoid ataupun macam mana saya boleh buang mistik yang saya pernah buat, dan macam mana saya boleh berada di stage sekarang ni lah. So tanpa memasa, kita terus start kepada kita punya pembelajaran. So jumpa anda. Hello guys, so macam mana first thing first, saya akan identify, mengatakan apa yang zone yang saya masuk. Sebagai contoh, adakah zone tu high risk ataupun medium risk ataupun low risk. So macam mana saya nak identify yang zone tu adalah zone yang valid untuk saya entry buy ataupun zone entry sell. So yang pertama, sebagai contoh, let's say kalau saya menggunakan teknik SNR. SNR ni kita tahu macam ada support and resistance, dan kita tahu structure market ni dia buat kenaikan ataupun buat penurunan mesti akan bertemu support ataupun bertemu resistance. Tetapi kita kena identify yang mengatakan adakah SNR itu valid untuk kita entry sell ataupun valid untuk kita entry buy. Alright. So first thing first, kesalahan yang saya selalu buat dahulu adalah apabila saya nampak apabila price sampai je ataupun price reach saja dekat zone resistance, saya akan cepat-cepat entry sell disebabkan saya tahu resistance ni adalah harga ataupun paras yang tertinggi. Apabila harga semasa sampai dekat paras tertinggi, price akan buat penerjunan. Tetapi saya silap disebabkan itu hanyalah 50-50. Ada kala price akan buat penerjunan, betul, tapi ada kala price akan pecah resistance. So kat situ kesilapan saya, dan saya tidak ada membuat satu analisa yang paling solid. Alright. So kalau kita nak tahu betul ke zone itu valid untuk kita entry sell, kita kena identify mengatakan SNR itu valid ke tidak valid. Dan ada rumus yang mengatakan nak mencari SNR valid, kita kena tengok 3 touch ataupun 2 touch. That means itu dikira sebagai SNR yang strong. Alright. So for me, saya akan sebelum ni saya hanya filter kepada satu time frame je. Let's see, sebagai contoh macam H1, saya cari resistance dan saya tunggu bila price sampai resistance je, saya akan terus tekan entry sell. Tetapi malangnya saya tak baca direction harga semasa. Sebagai contoh daripada daily H4, H1, saya hanya filter pada H1 saja. So benda ni kita kalau nak selesaikan masalah macam ni, senang je. Kita akan filter kepada time frame daily, H4 dan H1. Daily ni dia akan katakan, okay, let's say daily mungkin ada resistance, tetapi resistance ni telah berlaku breakout. Dan juga H4, resistance ni telah berlaku breakout dan price sekarang ni tengah buat pullback dekat resistance tu. Alright. So pada H1 pula kita nampak belum lagi berlaku breakout. So kita cari peluang untuk entry sell, padahal dekat daily dah berlaku breakout, H4 dah berlaku breakout, sekarang ni price tengah buat pullback. Pullback tu sebagai contoh, daripada dia dah buat breakout dan dia terus buat penerjunan untuk collect harga telah berlaku breakout tu, baru dia akan buat kenaikan. Tetapi storyline dekat time frame H1 pula berbeza. Berbeza tu bermakna adalah resistance tu belum lagi breakout. Price masih lagi sampai kat resistance, masih on the way nak sampai kat resistance tu, dan kita terus tekan entry sell. Padahal dekat time frame daily dengan H4 dah complete mengatakan direction buy. Tetapi H1 storyline ni berbeza sikit. Sebab tu lah time frame ni adalah main peranan kita. Bermaksud adalah dekat time frame daily mengatakan buy, dekat time frame H1 mengatakan sell. So itu kita kena pandai tengok direction ataupun kita kena pandai tengok zone. Alright. So simple. Saya dah tak ada buat benda tu, saya terus cari direction. Direction is kita punya key level lah. Sebagai contoh, macam mana kita nak berjaya dalam trading menggunakan SNR. Nak berjaya dalam trading menggunakan SNR, senang saja. Kita kena cari punca-punca breakout. Sebagai contoh, support resistance ni, yang ni adalah kunci utama untuk kita belajar, untuk kita berjaya dalam trading, disebabkan kita kena tahu structure market, di mana bermulanya breakout. Apabila kita dapat identify di mana bermulanya breakout, itu adalah salah satu key level. Key level bermaksud adalah kita akan tunggu bila price sampai je dekat satu support tu ataupun satu resistance yang telah berlaku breakout, kita akan waiting game. Apabila kita waiting game, bila price sampai, bila price reach saja, kita akan terus
entry. So contoh entry sell ataupun entry buy. Right? So yang kedua adalah engulfing. Engulfing ni macam dulu saya belajar engulfing ni, apabila saya jumpa engulfing je, saya akan tunggu ataupun saya akan marking zone siap-siap dan saya akan terus entry sell ataupun entry buy. Tetapi kesilapan saya tak filter time frame macam biasa juga. Sebelum saya nak melakukan sekarang ni, sebelum saya nak melakukan buy ataupun melakukan sell, saya akan filter ataupun saya akan identify zone tu valid tak untuk saya melakukan entry, dan saya akan cari 3 sebab at least kenapa saya nak melakukan entry buy dan kenapa saya nak melakukan entry sell. So yang pertama adalah engulfing. Engulfing ni adalah satu candle confirmation yang di mana mengatakan apabila terbentuknya engulfing ni, sebagai contoh ada candle buyers dan juga ada candle buyers, tetapi candle buyers tu telah ditelan ataupun telah dimakan oleh candle sellers. So apabila terbentuknya engulfing ni, ini adalah satu isyarat terawal yang market memberitahu kepada retail trader macam kita yang dia akan membuat penerjunan disebabkan candle buyers telah dimakan oleh candle sellers. That means dah ada form engulfing sell. Kita akan marking satu zone. Apabila kita marking zone itu, bila price sampai je buat pullback je, saya akan terus entry sell. Itu adalah cara saya yang dulu. Tetapi cara saya sekarang, saya akan filter di dalam zone engulfing tu. Di dalam zone engulfing tu, engulfing sell tu, dekat dalam tu mesti ada 3 sebab kenapa saya nak lakukan sell. Yang pertama adalah candle confirmation engulfing sell. Dan yang kedua, kita akan cari di mana breakout support. Apabila ada engulfing sell dekat time frame kecil, mesti akan berlakunya breakout support. Alright, so yang ketiga adalah SND. SND sebagai contoh, kalau kita buka kepada line chart ataupun kalau kita buka kepada line chart, kita akan nampak ada drop base drop ataupun ada rally base rally yang telah berlaku breakout. So itu dinamakan sebagai engulfing sell. Di dalam bentuk engulfing sell tu, kalau korang marking dan korang filter kepada time frame kecil, korang akan nampak semua reason di mana korang akan nampak trend line telah berlaku breakout, that means support telah berlaku breakout ataupun resistance telah berlaku breakout, ataupun ada chart pattern. That means chart pattern ni kebanyakan dekat engulfing adalah QM level, Quasimodo. Alright. So yang ketiga, kita kena cari cara untuk kawal emosi. Macam saya dulu, masa saya trading, saya emosi terganggu disebabkan saya tak ada modal. Bermaksud modal saya hanya sekali tu je. Sebagai contoh, kalau saya ada modal 100 USD, bersamaan dengan kalau convert duit Malaysia dalam RM420 ataupun RM450. Alright, tu harga dulu lah. Kalau harga sekarang mungkin 47, 48 tu. Alright. So, saya ada modal RM40 je. RM40 ni saya bermodalkan, saya beranggapan yang mengatakan apabila saya masuk dalam trading ni, saya nak growkan account ni kepada 100%. Saya nak flip kepada 100%. That means saya modal 100 USD dan saya nak flip ke 200 USD. So, pada pertamanya memang kita yakin, tetapi terganggu emosi adalah apabila kita dah lost at least 20% daripada kita punya margin, that means 100 USD, kita dah hilang 20 USD, kita dah bermula emosi. Bermakna kita dah takut yang kita dah hilang duit. Korang kena faham, industri trading forex ni dia sama macam meniaga. Sebagai contoh, kalau kita berniaga dekat luar, kalau saya berniaga kat luar, saya berniaga kat pasar malam je, ada hari saya untung, ada hari saya rugi. Rugi tu bermaksud adalah saya rugi dekat ais. Sebagai contoh, kalau time hujan saya rugi. Kalau saya berniaga air saya rugi dekat ais. Saya beli ais banyak-banyak, that means hujan tak ada customer. Yang kedua, saya dah bancur air ataupun saya dah bancur Milo ataupun saya dah bancur macam-macam benda, tak ada orang beli. That means itu adalah hari rugi saya. So kita kena faham konsep meniaga dengan konsep forex. Forex ni bukannya fast money, tetapi kita kena tahu macam mana untuk kita nak dagangkan harga ataupun macam mana kita nak untungkan ataupun nak growkan kita punya account. Right? So yang keempat tu settle lah. So yang keempat adalah kita kena yakin dengan setup kita. Sebab itulah saya selalu cakap dengan saya punya student ataupun dengan saya punya clients. Alright. So first thing first, apabila kita nak melakukan buy ataupun nak melakukan sell, kita kena cari at least 3 sebab. Kenapa kita nak melakukan buy dekat zone tu? Adakah zone tu valid untuk kita melakukan buy? So, sebagai contoh, macam saya tadi, ada candle confirmation, engulfing sell ataupun engulfing buy. Yang kedua ada breakout. Dan yang ketiga ada confluence. Confluence ni di mana adalah
chart pattern ke, ataupun trend line breakout ke, trend line continuation ke. So benda ni adalah perangai kita dan juga kita punya filter time frame lah. Apabila kita filter time frame tu dengan betul, bermakna kita punya entry point pun akan jadi betul. Right? So yang keenam adalah money management lah. Money management ni sangat penting. Sebagai contoh, apabila korang ikut live trade lah. Sebagai contoh lah, setiap saya selalu ikut live trade. Live trade dekat TikTok ataupun live trade dekat mana-mana channel-channel group lah. That means channel group yang top-top dia ada buat live trade sewaktu during NFP ataupun during FOMC ataupun mana-mana news pun. Right? So macam saya dulu saya menggunakan modal 50 USD. That means joki live trade tu dia menggunakan modal 100 USD. Dan apabila price masuk dalam zone je, dia tekan sampai 20-40 layer. Tetapi saya sebagai pengikut, sebagai viewers, saya pun tekan sebab saya percaya dengan dia. Tetapi malangnya bila price buat kenaikan sikit je dalam 5 pip ataupun 5 pip ataupun 10 pip, saya dah MC. Padahal akaun joki belum MC lagi disebabkan margin dia besar, margin kecil. So kita kena ikut dengan apa yang margin ada dalam kita punya account. Sebagai contoh, kalau kita ada 50 USD, kita open lah dalam 2 lot ataupun 3 lot saja. That means 3 lot tu bermaksud adalah 3 layer ataupun 2 layer. Right? So itu adalah paling yang low risk. Kalau kita nak main medium risk, letaklah dalam 5 ataupun 8 layer. So apabila price tu buat kenaikan ataupun dia spike around dalam 10 ataupun 20 pip, account kita masih lagi bertahan. That means account kita masih lagi boleh tampung yang floating tu. Apabila kalau kita full margin saja, kita FM, kita tekan macam tak ingat dunia, benda tu akan kacau kita punya emosi. So dalam trading ni, bila awak ada modal, bila awak ada duit, emosi awak akan tenang. Tetapi apabila korang ada seketul wang saja ataupun seketul duit je ataupun ada modal sekali ni je, emosi awak akan terganggu. Bermaksud adalah awak akan fikir, kalau awak MC ni, macam mana saya nak bayar saya punya komitmen? Macam mana saya nak bayar saya punya kereta sewa? Macam mana saya nak bayar saya punya rumah sewa? Alright? So, benda ni korang kena pandai dan korang kena cari jalan macam mana untuk selesaikan korang punya emosi. Alright? Korang punya money management. Money management ni adalah paling main point dalam trading. Sebabkan saya tak nak duit sewa kereta korang riskkan untuk korang masuk dalam trading. Korang harapkan bila korang trade, korang akan gandakan dia. Padahal bila korang trade tu, korang tak tahu korang untung ke korang rugi. Sama konsep dengan bisnes. Dalam bisnes ni korang tak tahu hari ni korang untung berapa, hari ni korang rugi berapa. Kalau hari tu cuaca tak cantik, macam hujan ke macam apa ke, kalau korang menjaga pasal malam, korang takkan dapat apa-apa. Sebab apa? Klien ataupun customer takkan datang waktu hujan. Faham tak? So kita kena pandai riskkan kita punya account dan kita kena pandai cari point di mana dan patut mana bila masanya kita akan entry ataupun bila masanya kita akan masukkan duit kita. Alright? So dan yang terakhir adalah pesanan saya, bila awak dah ada modal dan bila awak dah grow account awak tu, awak jangan simpan di dalam wallet ataupun di dalam account. Sebab apa? Awak kena ingat satu perkataan ni. Selagi USD tu tak convert ke dalam bank dalam Malaysia ringgit, selagi itulah itu bukan duit awak. Itu adalah duit broker. So awak kena, bila awak dah grow account, awak terus withdraw. Kena biasakan grow account withdraw. Grow account withdraw. Biarkan duit tu grow di dalam account bank korang. So benda tu bila korang dah selalu dah biasa grow withdraw, secara tak langsungnya bila korang buka account bank korang akan nampak banyak. Bila korang nampak banyak, emosi korang akan automatik akan hilang. Bila korang trade pun akan jadi santai dan korang pun akan jadi success trader di masa akan datang. So benda tu yang kita nak kena latih dalam diri kita dan kita kena disiplinkan. Macam mana bila kita dah grow, kita kena withdraw. Bila kita kena grow, bila kita kena withdraw. Korang jangan percaya dalam social media di mana-mana platform. Seperti contoh di Instagram, di TikTok. Korang jangan percaya bila korang nampak amount dalam MT4 dia je ada puluh ribu, ada ribu USD. So korang pun okay, aku nak grow account aku dalam
MT4. That's mean ada banyak, aku boleh withdraw banyak. Jangan. Korang kena biasakan grow, withdraw, grow, withdraw, grow, withdraw. Korang tak tahu yang owner tu, dorang tu adalah dorang dah lalui benda ni. Dorang dah lalui fasa grow, withdraw, grow, withdraw. Dorang dah dalam account bank tu dah banyak. That's mean dorang sekali deposit 1000 USD, 3000 USD. That's mean dorang grow 100%, dorang withdraw yang modal tu hanya untung je dalam trading tu. Alright? So korang kena ingat, jangan jadikan trading forex ni adalah satu komitmen korang. Sebagai contoh, komitmen tu bermakna adalah setiap minggu korang nak kena deposit, setiap bulan korang nak deposit, setiap hari korang nak deposit. Jangan. Korang kena buat trading forex ni adalah korang punya business. Alright? So setakat tu ini saja saya punya explanation, dan saya harap apa yang saya cuba sampaikan korang faham dan korang boleh belajar sesuatu, something new ke, ataupun boleh muhasabah diri ke. Itu je paling penting lah. Alright, so jumpa anda dekat next live sesi pembelajaran kita. So thank you, Assalamualaikum, dan happy weekend kepada semua trader. Saya harap korang semua profit selalu. Thank you guys. Assalamualaikum.